Ni. Masuk kat pinggir dia. Bau orange sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita berada di Masjid Hudaybiyah, salah satu daripada tempat miqat umrah bagi penduduk Mekah. Dan bagi mereka-mereka yang datang dari jauh yang telah mengerjakan umrah pertama, umrah kedua dan seterusnya boleh berniat di Hudaybiyah. Jadi di sini tempat berlakunya perjanjian Hudaybiyah yang berlaku dikurang pada tahun 6 Hijrah. Ada kesan daripada perjanjian ini kemenangan besar untuk orang Islam. Sebab apa? Walaupun nampak Nabi dihalang daripada mengerjakan umrah pada tahun tersebut, Nabi tersekat dekat sini di Hudaybiyah. Jadi nak masuk ke Mekah ke sana tak boleh. Di sini lebih kurang dalam 300-400 meter ataupun setengah kilometer sempadan tanah haram. Jadi ini tanah halal. Jadi Nabi dah bersiap kat sini dan nak masuk dihalang oleh Quraisy. Kemudian berlaku perjanjian Hudaybiyah di antara Nabi dengan Suhail bin Amr, wakil daripada Quraisy. Dan kebetulan 4 perjanjian di antara Nabi dengan Quraisy yang diwakili oleh Suhail. Itu pertama, gencatan senjata selama 10 tahun tak boleh perang, aman di antara Nabi dengan Quraisy. Yang kedua, Nabi tak boleh buat umrah pada tahun ini. Datang tahun depan qada. Itu yang Nabi pergi daripada arah Tanim yang Nabi kahwin dengan Maimunah binti Haris pada tahun depan. Yang ketiga, siapa nak bersekutu dengan Muhammad boleh bersekutu. Ini yang paling penting sekali. Siapa nak bersekutu dengan Quraisy boleh bersekutu. Memang orang boleh bersekutu dengan Quraisy sebab boleh ketua di Arab. Jadi tak siapa yang boleh halang bersekutu dengan Quraisy. Hanya Quraisy memberi ancaman siapa jangan menolong Muhammad. Tapi dengan perjanjiannya siapa boleh bersekutu dengan Muhammad boleh bersekutu. Ini kesilapan daripada Quraisy, daripada Suhail, yang dia mungkin tak nampak ke depan. Dan yang keempat, siapa yang murtad pulang kembali ke Mekah, orang tu. Tapi siapa yang masuk Islam di Mekah tak perlu dipulangkan ke Madinah. Jadi berat sebelah. Nabi kata tak apa. Jadi lepas perjanjian tersebut, gencatan senjata 10 tahun. Jadi suasana aman dan Nabi gerakkan sahabat semua berdakwah di seluruh Arab. Ajak mereka bergabung dengan Nabi dengan izin Quraisy. Jadi Arab dia dengar Quraisy mengizinkan ramai yang bersekutu dengan Muhammad. Jadi tak ada yang bersekutu dengan Quraisy, melainkan beberapa kabilah sahaja. Lain bersekutu dengan Muhammad. Jadi tentera Nabi daripada 3,000 perang Khandaq jadi 10,000 selepas Hudaybiyah ni. Maknanya naik 7,000 dalam masa 2 tahun. Sedangkan perang Khandaq tahun 5, 13 tahun di Mekah, 18 tahun Nabi berdakwah, hanya dapat 3,000 tentera. 18 tahun dakwah. Tapi 2 tahun lepas perjanjian Hudaybiyah dapat 7,000 tentera jadi 10,000. Jadi Nabi dah berada 10,000, Nabi dah boleh lawan Quraisy. Tapi apa kandanya perjanjian senjata 10 tahun. Kalau dipenuhi 10 tahun tu Nabi dah wafat. Tapi Nabi dah kuat dengan 10,000 sebab perjanjian Hudaybiyah ni Allah Ta'ala takdirkan Quraisy membatalkan perjanjian. Terbatal. Sebab kabilah daripada cawangan Quraisy bunuh kabilah daripada cawangan Nabi Muhammad. Iaitu kabilah Bani Bakar yang bersekutu dengan Quraisy membunuh kabilah Bani Khuza'ah daripada yang bersekutu dengan Muhammad. Jadi anak lawan anak dia bunuh. Anak kabilah lawan anak kabilah sama dengan induk pun berada. Maka terbatal perjanjian, tapi tentera Nabi dah 10,000 orang. Jadi Abu Sufyan dah terbatal tu, kenapa kau bunuh Bani Khuza'ah? Bani Bakar dah marah dengan Bani Khuza'ah, dia bunuh. Maka perjanjian dah tak ada. Nabi dah kuat. Abu Sufyan pun dah takut. Macam mana ni? Lalu Abu Sufyan pergi ke Madinah.
Dia pergi Madinah, tengah-tengah bandar Madinah, pakai bunuh dia. Tapi dia beranikan diri dia pergi, dia jumpa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Mula jumpa Nabi dulu, ya Muhammad, perjanjian ni kita teruskan ya, cukupkan 10 tahun. Nabi senyap dia. Muhammad, kita perbaharui perjanjian ni. Nabi senyap dia. Bila Nabi senyap, dia pergi ke Abu Bakar, kepada Umar. Abu Bakar, Umar, kita teruskan perjanjian ni boleh tak? Abu Bakar kata, Nabi kata macam mana? Nabi tak kata apa. Kami pun tak ada kata apa. Jadi Abu Sufyan balik ke Mekah dalam keadaan takut. Perjanjian dah tak ada. Antara Muhammad dah kuat. Nabi terus kumpul semua tentera. Semua yang bersekutu dengan dia berjumpa di Madinah, kumpul sekarang ni. Jadi semua berkumpul. Ya, aku sebab Nabi panggil dia. Tak ada orang tahu, Nabi tu kumpul je. Semua kumpul dengan senjata apa semua. Orang nombor 2 pun tak tahu, Abu Bakar. Abu Bakar ni, tanya Nabi, Nabi tak kata apa. Sebab apa Nabi tak kata apa? Sebab Nabi dah serang Mekah, tapi Nabi senyap. Sebab Nabi tak mau Mekah tahu, bila Mekah tahu berlaku perang yang sangat hebat dan membunuh ramai saudara mara dan sebagainya. Nabi nak orang tak tahu, Nabi pergi Mekah 400 km, kepung, semua surrender. Tak ada nyawa yang terkorban. Jadi bila kumpul. Nabi mana ni? Tak tahu. Nabi kata. Abu Bakar sih tak tahu. Lalu Abu Bakar tanya pada Aisyah, anak dia isteri Nabi. Suami kau ni nak pergi mana ni? Nak perang kat mana? Aisyah kata, tak tahu. Abah tak tahu, dia tak kata apa. Macam tu lah Lepas tu, bergerak ke Mekah. Bergerak, zaman tak ada handphone. 400 km tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Bila Nabi doa, Ya Allah, tutupilah berita ini daripada Quraisy. Sampailah kami sampai di kampung Quraisy di Mekah, semua kami lawan mereka dekat sana. Jadi Allah kabulkan. Cuma ada seorang yang Khatib bin Abi Balta'ah, dia risau sebab saudara mara dia kat Mekah, nanti Nabi sampai orang ni pancung saudara mara dia, anak bini dia. Jadi dia tulis surat, dia hantar pada Mekah, Nabi Muhammad on the way, Nabi Muhammad on the way, dia tulis. Jadi dia ambil surat ni, dia bagi pada seorang perempuan, dia upah, cepat-cepat pergi. Jadi perempuan dia pergi. Jadi tentera jalan, perempuan pun jalan. Kalau Mekah tahu, Mekah akan lawan dan pertempuran sengit akan berlaku. Jadi Jibril beritahu kepada Nabi, ada seorang perempuan bawa surat. Nabi hantar Sayyidina Ali dan Zubair bin Awam pergi kejar perempuan. Kejar, nampak seorang perempuan. Tahan perempuan. Sayyidina Ali kata, surat bagi. Perempuan dia, surat apa? Surat bagi sini. Maka sabar Rasulullah, Nabi takkan bohong. Bagi surat. Perempuan itu surat apa? Macam ni, sampai dia kau bagi atau cek 100%. Mana tagar baju ke apa ke, yang Nabi tak bohong. Sama ada kami cek 100% ataupun kamu serahkan surat. Lalu perempuan dia pun keluarkan surat daripada sunggul kepala dia, ini surat. Jadi sana dia baca daripada Khatib bin Abi Balta'ah kepada saudara dia, Muhammad on the way. Muhammad on the way. Dia ambil surat ni, bawa kepada Nabi, pada sahabat. Saya Nabi tunjuk kepada Nabi. Nabi panggil Nabi Batah, ni apa surat ni? Sayyidina Umar terkejut. Ya Rasulullah, ni aku pancung kepada dia. Ni munafik, menipu. Nabi kata, sabar ni. Sebab dia pergi perang Badar. Siapa pergi perang Badar, Allah ampunkan dosa. Innahu min ahlul Badar. Badar ni lepas 10 janjikan syurga, bawah pada dia ahli Badar. Nombor 2 dalam Islam. Sahabat Umar dia ahli Badar. Dan Allah Ta'ala tahu pada ahli Badar ni, la'ala Allah ittala ala ahli Badar faqala ya'malu ma syi'tum fawaffaqtum lakum. Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku pada orang Badar ni. Allah kata, ya'malu ma syi'tum, buatlah apa kamu nak, fawaffaqtum lakum, aku ampunkan dosa kamu. Jadi orang Badar ni buat apa buat, Allah ampunkan dosa. Jadi tak boleh, sebab kami daripada ahli Badar. Ada yang kata dah, sudah kita bergerak sampai Mekah, kepung. Bila kepung, malam tu Nabi menyalakan api. Orang Mekah nampak api keliling Mekah. Alamak, habislah kita dah kena kepung oleh tentera Rasulullah.
Jadi orang Mekah lah takut nak lawan. Itu hikmah dia. Nabi kenal orang Mekah ni memang kenal Nabi. Orang yang baik daripada kecil. Hanya yang halang tu pembesar-pembesar. Tapi bila pembesar dah kalah, semua akan masuk Islamnya. Yang menghalang tu pembesarnya. Jadi Nabi suruh nyalakan api malam tu, semua tengok. Abu Sufyan yang tinggal, yang antara ketua yang masih hidup. Abu Jahal dah mati. Jadi Abu Sufyan sini seorang-seorang pergi ke api tu, jumpa Nabi. Dia seorang pergi. Bila sampai kat Nabi, Nabi kata, takkan kau tak nak masuk Islam lagi sekarang ni? Wahai Abu Sufyan, sampai sekarang pun kau tak nak masuk Islam ke? Abu Sufyan kata, asyhadu an la ilaha illallah. Habis, dia mengaku dia kalah. Macam tu. Lalu Abu Sufyan pun balik, dia dah masuk Islam. Besoknya Nabi serang. Tak ada orang yang lawan, kecuali bahagian Khalid Al-Walid ada lawan sikit. Akhirnya semua ditawan. Kemudian Nabi buat pengumuman, jangan lawan dia. Kamu dah kalah, jangan cuba lawan. Jadi Nabi dia kata, siapa yang duduk di rumah, kunci pintu, tak lawan, dia selamat. Jadi semua dengar tu, semua kunci pintu. Tak ada lawan dekat jalan-jalan, tak ada. Kena seorang bisikkan Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni dia suka sikit tunjuk terror. Buatlah pengumuman sikit untuk dia. Nabi kata, siapa bersembunyi di rumah Abu Sufyan selamat. Orang semua dengar Abu Sufyan. Padahal di rumah sendiri pun selamat juga. Tapi nak gambarkan pengumuman tu, siapa duduk di rumah tak keluar selamat. Siapa duduk rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Jadi fahamlah orang Mekah mereka dah kalah. Mereka dah kalah, Nabi pun dah kumpul. Nabi boleh bunuh sebab mereka dah lawan Nabi. Sejak daripada Nabi jadi Nabi lagi, Nabi nak hijrah pun dia orang nak tangkap, nak dapat hadiah 100 unta. Jadi Nabi dia buat apa sahaja. Nak bunuh boleh, nak bebas boleh, nak ambil tebusan boleh. Lalu Nabi pun kumpul semua. Nabi kata, ma zanantum inni fa'ilun bikum. Dan beribu ni, korang agak aku nak buat apa dengan korang semua. Jadi mereka kata, akhun karim wa ibni akhin karim. Orang mulia, anak orang mulia, kan kenal. Jadi dalam Islam ada 3 perkara. Gurau pun serius, serius pun serius. Akad nikah, cerai, bebaskan hamba. Kalau dah penuhi 100,000 habis kan, besok aku ceraikan kau. Main-main tak? Cerai. Itu main-main pun cerai. Sama dengan hamba. Dah tawan perang ataupun beli 50,000, kemudian kata, kau bebas lah. Tak payah betul aku main-main. Tak, dia bebas. Bebas aku balik rumah mak aku. Walaupun kau dah beli aku tak payah kerja dengan kau. Gurau pun serius. Ya. Jadi Nabi itu, aku nak buat apa dengan kau semua? Beribu orang Mekah. Dia kata, kau orang baik, anak orang baik. Izhabu wa antum tulaqa. Baliklah rumah semua. Kau semua bebas. Semua tengok bebas. Berapa puluh tahun lawan? 13 sampai 21 tahun. Orang Mekah lawan Muhammad. Hari ini Nabi kata, balik. Bebas semua, bebas. Izhabu, baliklah kamu, antum tulaqa. Orang semua orang bebas. Jadi orang pun masuk Islam. Ramai yang masuk Islam. Sebelum yang bersurai nak masuk Islam tu, Nabi ambil kunci Kaabah. Semua tengok. Ambil kunci Kaabah, Nabi dah pecahkan semua berhala-berhala di keliling Kaabah. Dan dalam Kaabah pun Nabi masuk pecahkan semua. Kunci ni Nabi panggil Bani Syaibah. Mana Bani Syaibah? Pokoknya Bani Syaibah ni pegang kunci sebab sejak zaman jahiliah lagi. Keluarga Nabi bin Hashim jaga air, bagi air Zam-Zam jemaah haji. Tapi Bani Syaibah jaga kunci Kaabah. Sekarang ni Bani Hashim yang dah berkuasa Nabi. Adakah Bani Hashim nak rampas kunci ni? Nabi tak rampas. Nabi bagi, mana Bani Syaibah? Datang wakil Bani Syaibah depan semua. Ambil kuncinya balik. Ambil kuncinya. Maknanya orang semua, appreciate. Mana Nabi pulangkan balik kunci. Tak adalah Nabi dah tawan Mekah, Kaabah semua. Nabi pun, kunci masuk poket. Nampak? Aku sekarang perahu, tak ada. Ambil balik kunci ni, kan? La yanzi'u ankum illa zalim. Tidak ada orang yang mencabut ataupun merentak kunci daripada engkau melainkan orang tu zalim. Jadi sampai hari ni Bani Syaibah pegang. Siapa yang paling tua sekali, kunci tu kat rumah dia. Dekat Mekah. Jadi kalau nak cuci Kaabah kan, nak buka tu, kena panggil lah orang tu yang kunci tu, dia akan buka
ataupun wakil dia. Barulah cuci. Nanti dah tutup balik, Bani Syaibah dia yang siapa ambil kunci itu zalim sampailah hari kiamat. Jadi orang Mekah tahu mananya Muhammad bukan nak bangga, nak bongkak, nak apa. Muhammad nak Al-Quran tu disanjung. Syariat itu ditegakkan di mana-mana. Itu je risalah dia. Jadi orang semua memang tertarik dengan Islam, lalu masuk dalam agama Islam beramai. Itulah kisah dia. Semua ni bermula di perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah sebab apa tadi? Ingat tak sebab apa? Siapa yang bergabung dengan Muhammad boleh bergabung. 1/4 daripada perjanjian. Yang lain tu tak boleh pergi umrah hari ni. Tapi dia tak boleh. Habis perjanjian tu Nabi pun semua Islam tu dah tersekat semua. Nabi kata, jom balik, kita balik. Sebab apa? Balik. Orang nak pergi sana ni, nak pergi Mekah dah ihram semua. Nabi tak balik Madinah. Balik. Semua sahabat senyap. Tak nak balik. Tak nak balik. Nabi kata balik. Tak nak balik. Sebab dia pun jahiliah yang tahu. Tak ada orang boleh halang masuk ke Mekah. Walaupun berperang semalam pun. Tapi Nabi kata balik. Balik. Tak nak balik. Lalu Nabi masuk kemah dia. Isteri dia, Ummu Salamah. Apa hal ni? Nabi kata hancur Islam. Halakal muslimun. Tak nak dengar cakap aku dah. Apa dia? Aku suruh dia gunting rambut dan sembelih dam ihsan. Tersekat. Sembelih dam ihsan, balik dia tak nak buat. Tapi dia tengok Nabi pun tak cukup lagi. Nabi kata, senang je. Keluar, kau cukup dulu. Mungkin sebab dia cukup. Dia tak cukup lagi. Jadi orang tengok tak cukup lagi. Mungkin ada peluang tarik balik kan. Cukup tak nak je, jom tepi lah. Tapi Nabi tak berjanjian. Jadi Nabi kata, kau cukup dulu. Mesti dia kata, sembelih. Lepas tu takkanlah lepas sembelih cukup, Nabi sorang-sorang. Dia pergi jalan semua tunggu kat sini. Nabi sorang. Takkan tak logik Nabi tu buat je. Isteri tu. Nabi pun keluar lah tak. Itu dia cadangan yang ada. Jadi dia panggil cukup. Dia sembelih satu kambing. Sedekahkan pada fakir miskin. Kemudian sahabat lain tu tengok, hang nak buat apa lagi? Kau nak buat apa? Takkan nak duduk kat sini? Jom. Semua sembelih, semua cukup. Semua balik. Itu ya. Tahun depan, Nabi buat umrah qada. Sampai di Nuwairiyah, Nabi kahwin dengan Maimunah. Nabi masuk ke Mekah dan buat umrah. Sambung sikit kisah. Selepas semua perjanjian selesai, ada orang Mekah yang Islam selamat daripada kepungan Quraisy. Nama Abu Jundal. Lari ke Madinah. Orang raja aku selamat, apa semua sampai ke Madinah. Nabi kata, tak boleh masuk. Dah berjanji. Orang Islam tak boleh masuk Madinah. Ya Rasulullah, kalau aku balik aku dibunuh. Kalau aku nak balik, Nabi kata tak boleh masuk. Nabi macam mana aku? Aku tak tahu. Terpulang pada kau. Kalau balik, memang dia kena. Lalu dia pergi celah-celah bukit mana dia duduk. Jumpa dengan kabilah mana dia duduk. Tak dibenarkan masuk. Nabi jaga perjanjian dia. Batu keluar lagi seorang, Abu Busair. Sama juga. Aku berjaya selamat daripada Quraisy. Hari itu kena sekat. Dia berkata tak boleh masuk juga. Habis macam mana? Takkan aku nak balik, aku difitnah, dia panggil dalam bahasa Arab. Aku diganggu, disiksa, aku dibunuh. Dia kata terpulanglah macam mana, tapi kamu tak boleh masuk Madinah. Lalu dia pun join Abu Jundal. Bila join macam tu, dah dia berada di RNR antara Mekah dengan Syam. Mekah ni tengah-tengah. Jadi perdagangan lalu tu serang. Jadi Quraisy pun kena serang tak larat lah. Jadi dia kontak Rasulullah, ambillah dua ni. Susah sangatlah dia serang kami lah. Nabi kita dengan kebenaran beliau boleh masuk. Nabi jaga perjanjian. Lepas tu ada sekumpulan wanita beriman pun selamat. Sekumpulan. Sampai Madinah. Ini Nabi dah risau. Nak kata tak boleh kan? Takkan nak pergi bukit-bukit yang berubah. Nak duduk mana kan? Nabi fikir panjang macam nak balik ke Mekah, habis kena bunuh. Ataupun suami-suami juga akan turun ke, akan seksa ke apa.
Jadi Nabi tak tahu nak buat macam mana. Turun firman Allah Ta'ala. Surah Mumtahanah. Wahai Nabi, idza ja'akum mu'minat famtahinuhunna, muhajirat famtahinuhunna. Wahai Nabi, kalau datang wanita-wanita beriman yang berhijrah, uji mereka. Mana panggil check, interrogate. Jangan datang hijrah rupanya kau curi emas. Macam kena bibi-bibi, tolonglah selamat tuan saya berang, punya emas sebatu tuan rumahnya. Ataupun jadi special brand. Orang polis hantar pergi Madinah, kata kau Islam tapi kau bagi maklumat kat kami. Jadi Allah telah test, famtahinuhunna, cek mereka tu. Baik, sebab apa kamu Islam? Bila kamu Islam? Sekian-sekian. Kamu kahwin dengan siapa? Sekian-sekian. Habis kenapa keluar daripada Madinah? Kan? Sekiranya kamu tahu mereka itu mukminat, fala tarji'uhunna ila kufar. Kamu tak boleh kembalikan mereka kepada orang kafir. Jadi bila firman Allah Ta'ala, sahabat semua ikut, Nabi pun ikut, orang Quraisy pun ketua Al-Quran, mereka pun senyap. Jadi yang perempuan boleh masuk. Itu dia kisah dia, daripada perjanjian. Mana daripada perjanjian ni, jangan serah kepada orang kafir, wanita ataupun kanak-kanak. Jadi dalam kes kanak-kanak masuk Islam, diperlis, kemudian di keluarga diminta balik, jangan bagi. Jangan bagi, nanti apa? Dia akan ditarik, akhirnya akan murtad. Dan itu yang berlaku dalam kes 3 remaja polis. Dan elok-elok dijaga oleh Majlis Komisioner Polis. Ibu dia pun tak kisah, ayah dia pun tak kisah, tapi ada lawyer India ni yang bising. Mahkamah panggil dia, serahkan kepada mak. Patutnya jangan. Hantarlah ke Mekah kan, buat tahfiz kan. Hantarlah ke mana-mana. Tapi dah pergi hantar, tak apa, ini masalah penjagaan, bukan masalah akidah, masalah penjagaan, hak penjagaan. Lepas tahun semua kita senyap, tak kisah, setahun tu didik budak ni semua. 2-3 bulan lepas, Majlis Komisioner Polis minta, kami nak buat terbalik dah setahun lebih lah. Hakim kata, saya kena tanya budak tu dulu. Panggil 3 budak tu, kami tak nak Islam lah. Habis kita, kami tak nak Islam. Masa hari tu macam-macam agamawan pun cakap serahlah balik. Nabi kata burung anak tak boleh dipisahkan daripada ibunya. Macam-macam lah kisah. Dalil-dalil, tak guna pun dalil yang kita cerita ni. Tapi akhirnya kita rugi 3 orang. 3 orang bukan isu 3, isu agama kita. Baik. Jadi mudah-mudahan ada pengajaran daripada ziarah kita. Apa pengajaran ziarah kita? Banyak kan? Perjanjian dengan orang kafir mesti untuk memenangkan Islam. Itu yang paling penting. Kemudian orang kafir dengan agama Islam tak akan ikut sebarang peraturan. Orang lain tak boleh masuk Mekah, okey je. Bila Islam ni tak boleh masuk. Ini yang berlaku di dunia lagi ni. Undang-undang antarabangsa semua ikut, tapi tembak Gazanya, tembak Syria semua tak ikut undang-undang antarabangsa. Bunuh orang awam, bunuh hospital, bom hospital. Orang Islam dia tidak ada ikut peraturan. Itu telah berlaku di sini. Jadi orang Islam sebenarnya mesti membina kekuatan. Dan Nabi dalam berjanji, rugi tak berapa berumrah, rugi. Rugi orang Islam kena pergi, tak boleh pergi ke Madinah. Orang Madinah boleh pula kafir masuk. Rugi. Tapi untung adalah membina kekuatan. Siapa nak bergabung Muhammad, bergabung. Jadi dalam perjanjian Islam mesti ke arah membina kekuatan. Sebab akhirnya yang akan kalahkan Mekah bukan perjanjian, bukan kata-kata lemak manis, akhirnya kepung. Kepung, tewas kan. Itu yang jawapan untuk Mekah. Jadi Amerika ke Israel ke, akhirnya adalah kepung dan kalahkan. Itu yang sebenarnya yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada orang Islam. Kemudian tak boleh serahkan orang Islam kepada orang jagaan orang kafir. Tak boleh. Ada apa-apa soalan? Tak ada dah ya. Tak apa, nanti apa-apa pengajaran kita jumpa kuliah malam ni. InsyaAllah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.